Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila Syekh Arsyad al-Banjari wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita mulakan pengajian kitab Haid Nifas pada muka surat 9 kalau hok ruming ning, kalau hok Jawi tu dalam muka surat 135. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Babul haidi wal istihadati wan nifas. Ay hadza babu fi bayanil haid. Bermula ini satu bab pada menyatakan yakni menerangkan haid. Haid ni maksud katanya darah lah. Darah haid dan istihadah, darah juga, dan nifas, dan darah nifas. Jadi tiga darah ni yang berlaku bagi orang perempuan. Jadi wajib atas orang perempuan hukumnya fardu ain untuk mengetahui berkenaan dengan darah ni. Kalau dia tak tahu, berdosa. Bila dia berkahwin, suami dia wajib ajar. Kalau suami dia tak pandai nak ajar, wajib atas mana-mana tempat untuk mengajar dia. Kalau tak lelaki bini berdosa belaka. Sebab bila seorang perempuan bersuami, maka tanggungjawab agama bagi perempuan itu ialah bagi suami. Sebelum bagi bersuami tadi itu, tanggungjawab bagi ayah dia. Berat jugalah kalau menikah dengan orang tak reti. Menikah dengan orang reti dah tak apalah. Jadi kesimpulan, kalau kita malas nak cara gak menikah dengan orang reti. Kalau tak reti kan nak cara kau ilmu tauhid dia lagi, ilmu syariat, fiqh dia, tasawuf dia, hak fardu ain, betul ke baca rukun qauli semaya, banyak benda. Tok lelaki pun tak reti. Ya Allah dah. Aneh ya Allah dah lah. Fasal pada menyatakan haid. Ini satu fasal pada menyatakan haid. Bermula erti haid pada lughah, yakni pada bahasa Arabnya as-sayalan, ataupun boleh juga dibaca dengan as-sailan. Dua-dua tu boleh kita baca. Artinya berapa? Mengalir. Jadi tiap-tiap benda yang mengalir dipanggil haid. Hadul wadi idza sayalan. Keluar apa ni? Telah haidnya wadi itu bila dia mengalir. Jadi tiap-tiap benda mengalir itu orang panggil haid. Dan erti haid pada syarak, yakni pada istilah ulama fuqaha pulaknya dalam agama kita, apa dia haid? Damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ati fi halis sihati fi awqatin makhsusatin.
Kalau kita hok ngaji hok Jawi dulu gak kena tanda sebuti-sebuti tu. Hok Rumi ni kita buat baris gapo gak beres lah. Damu jibillatin, apa dia darah haid ni? Ialah darah perangai. Darah perangai ni maksudnya darah tabiat kebiasaan. Bukan darah buat perangai. Darah perangai ini darah kebiasaan. Yakhruju min aqsa rahimil mar'ah. Darah perangai yang keluar ia darah daripada kesudahan rahim perempuan. Hak bahagia dalam tu. Sebab tu orang perempuan bila tak datang darah pada tuala tak keluar, dia kena cek dalam tu. Sebab kadang-kadang ada dalam yang tak keluar saja. Tak sekadar satu ruas. Kalau dalam kitab ni kita boleh rujuklah pada muka surat apa dah? 15 tu. Pangkal rahim. Jadi di situ pangkal rahim tempat keluarnya darah haid. Damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ah, darah perangai yang keluar ia darah daripada kesudahan rahim, pakar hok dalam perempuan. Jadi kalau jatuh keluar darah ni enggak bukan darah haid lah. Sebab kena pada orang perempuan. Fi halis sihati, pada ketika sihat badannya. Ketika sihat badan ni bukan maksud kata tak demam. Maksud kata ketika sihat badan ni iaitu lain daripada waktu datangnya nifas istihadah. Lain daripada waktu bagi kedatangan benda hak lain tu dikira ke darah haid lah. Pada ketika sihat badannya badan mar'ah tadi, halis sihati fi awqatin makhsusatin, di dalam segala waktunya yang tertentu. Ada waktu tertentu datang darah ni. Mana 9 tahun takriban umur awal untuk keluar darah haid. Lepas tu sekurang-kurang sebanyak-banyak tu lagi dia akan sebut pada kita. Cuma hak perlu kita ingat sekalinya definisi darah haid saat itulah. Damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ati fi halis sihati fi awqatin makhsusatin. Sebab bila kita ingat kepada definisi dia, maka hukum-hukum yang lain mudah. Hukum-hukum yang lain mudah. Kalau orang buat mai hukum tanya hukum pada kita, kita boleh jawab. Bermula asal pada itu firman Allah Ta'ala, iaitu pada surah Al-Baqarah. Di nota kaki tu ada dah. Pada surah Al-Baqarah ayat 222. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathur fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, dan ditanya oleh mereka itu, puak sahabat tanya, akal di kau ya Muhammad daripada haid. Puak sahabat tanya mu berkenaan dengan darah haid. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Maka kamu jawablah cara wahyu turun dengan mengajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kul, katakanlah olehmu ya Muhammad, kul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid, iaitu darah yang cemar. Darah haid ni darah yang cemar. Maka tinggalkan oleh kamu akan jima'. Wala taqrabuhunna hatta yathur, jangan kamu dekati. Dekat saja tak apa, dekat sini kiasalah pada bersetubuh. Tak, saya tak kata wala jima', tak kerah perkataan tersebut. Wala taqrabuhunna, jangan kamu dekati dia. Tak boleh nak dekat langsung, boleh. Cuma maksudnya setubuh tu hak diharamkan. Mana setubuh? Memasukkan qadah hasyafah ke dalam faraj perempuan. Tu panggil setubuh. Selagi mana tak masuk qadah hasyafah tu tak panggil setubuh. Tak panggil setubuh. Tak panggil zina. Wala taqrabuhunna hatta yathur, maka tinggal oleh kamu akan jima' dengan segala perempuan pada ketika haid. Pada mereka waktu dan keadaan haid tu jangan kamu dekati. Dan jangan kamu hampir akan mereka itu dengan jima' hatta yathur, sehinggalah mereka itu suci, sehingga suci mereka itu daripadanya, daripada haid tadi. Bila suci,
maka bolehlah kamu dekati. Dekati dengan tempat-tempat yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Maka apabila bersuci mereka itu daripada haid, maka datang oleh kamu akan mereka itu perempuan. Yakni kerana jima' lah, tujuan untuk jima' boleh. Pada tempat yang disuruhkan oleh Allah Ta'ala. Tempat hak tu halal, yakni jalan depan, jalan belakang tu haram. Tempat yang disuruh Allah Ta'ala menjauhi itu ketika mana dia datang darah haid. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tu mana disuruh oleh Allah Ta'ala menjauhi dia pada ketika haid, iaitu faraq, dan jangan kamu lalui melampaui akal dia kepada tempat yang lain. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Patutlah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tuhan suka ke orang yang bertaubat dan orang yang menyucikan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan dalil ni, hadza syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Inilah suatu yang telah disurat oleh Allah Ta'ala akan suatu atas segala anak Adam yang perempuan, yakni haid. Jadi satu ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kedatangan dengan darah haid, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sebut pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, tak perlu nak bimbang lah, kerana benda hak datang pada kamu ni tak perlu kamu nak bersedih, kerana benda yang berlaku pada kamu ni ialah hadza syai'un katabahullahu ala banati Adam, barang yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala kepada anak Adam, hak perempuan. Jadi orang perempuan ni bila datang haid tu, ia orang panggil cara untuk orang panggil keluarkan darah-darah hak tak molek daripada tubuh badan dia. Tu cara tu lah. Wa'ilal musannif rahimahullah ta'ala. Kita baca jalan baca hak susah-susah kita terang. Bermula sekurang-kurang tahun haid itu sempurna 9 tahun qamariyah dengan takrib. Qamariyah tahun Islam, Syamsiyah tahun Masihi, nak qamariyah tahun hijrah itulah. Dengan takrib, dengan berlebih kurang, tiada dengan tahdid, tiada dengan tepat. Takrib maksudnya berlebih kurang. Orang tanya kita lah, waktu berapa sekarang? Kita kata pukul 5, kita kata pukul 4.30. Padahal 2-3 minit lagi nak pukul 4.30, pukul 5. Itu orang panggil takrib. Cakap begitu, kalau nak kira sebenarnya dusta tu. Apa dusta? Sebab khabaru syai' mukhalafatul lil waqi', menyalahi daripada perkara sebenar yang berlaku. Orang panggil dusta, kazib. Lawan bagi sadiq, kazib. Tapi tak kira dusta sebab kita kecek tu dengan gunakan kaedah niat atas dasar takrib berlebih kurang. Pukul 5, pukul 4.30, pukul 11. Itu orang panggil takrib. Maka dalam masalah haid juga bukanlah kata 9 tahun tepat tu tak, tetapi 9 tahun takriban. Lagu mana takriban? 2 minggu nak cukup 9 tahun. Mudah kita kecek gitu. Lepas ni dia kata pula ke kita, lagu mana nak kira ke takrib saat ni. Cuma hak lebih kurangnya kita boleh faham takrib saat ni, iaitu berlebih kurang. Lagu mana? 2 minggu nak cukup 9 tahun. Lagu mana? Iaitu 8 tahun 11 bulan 16 hari ke atas ni. 2 minggu nak cukup 9 tahun. Dengan takrib, yakni berlebih kurang, tiada dengan tahdid. Bukan kata 9 tahun tepat barulah dikira ke haid. Ada. Maka jikalau melihat perempuan akan darah dahulu daripada sempurna 9 tahun, qada yang tiada meluaskan ia qada akan haid dan suci. Mana qada yang tiada meluaskan ia qada akan haid dan suci saat ni? Iaitu 15 hari atau kurang. Maka darah yang dilihatnya itu ialah haid jua. Itu kata saat ni.
2 minggu bagi nak cukup 9 tahun tu, dikirakan darah haid dah juga. Bersalahan jika ada kurangnya daripada 9 tahun. Bersalahan jika ada kurangnya darah saat ni daripada 9 tahun, kurang saat ni kadar yang meluas ke akhir haid dia suci. Iaitu mana kadar yang meluas ke akhir haid dia suci? Suka ke suci 15 hari, suka ke haid sehari. Campur dua tu, iaitu 16 hari atau lebih. Maka darah yang dilihatnya itu, kalau kata tak sapa 2 minggu bagi nak cukup 9 tahun, maka darah yang dilihatnya itu perempuan darah rosak, bukan darah haid. Darah rosak maksudnya darah istihadah lah, ataupun dipanggil dengan darah fasa. Cuma di situ sebelum perempuan kedatangan darah haid, bila berlaku darah ni, darah orang panggil bukan darah haid ni, ada setengah ulama panggil darah istihadah, ada setengah ulama panggil darah fasa. Tapi kembali pada benda yang sama je. Cuma letak nama yang berlainnya. Dan sekurang-kurang masa haid, iaitu mana sekurang-kurang masa haid, qadar sehari semalam 24 jam lah. Padahal ia itu berhubung, iaitu 24 saat 24 jam. Bukan saat tak ni dak. Saat bahasa Arab, yakni dengan makna jam, 24 jam. Jadi bila orang panggil darah haid cukup 24 jam, maka dikira ke darah tu darah haid. Kalau tak cukup 24 jam, di dalam tempoh 15 hari. Tak cukup 24 jam dalam tempoh 15 hari, maka tidak dipanggil ke darah haid. Tapi kalau dalam tempoh 15 hari cukup 24 jam, walaupun tidak dalam sehari, maksudnya dalam tidak hari tulu, kira haid. Tapi dia masalah gini, orang yang pertama kali datang darah, ini kena ingat. Kena ingat, moga bagi jaga berlaku. Orang yang pertama kali datang darah, mari darah 9 tahun dah lah, maka darah saat ni tak cukup sehari semalam, maka dia kena buat guano. Dia kena qada balik semaya dia. Kena qada balik semaya dia. Kena mandi ke tak? Tak payah mandi. Apa tak payah mandi? Dah bukan darah haid, wajib mandinya kalau darah haid. Baik. Katakanlah hari ni mari 5 jam adik kita saat ni hok puai. Ya pertama kali datang darah haid, buana ada darah haid saat ni, bukan mari sterik 24 jam dak. Mari 5 jam berhenti. Jadi waktu mari tu haram dia semaya, haram dia ibadat lah. Ibadat-ibadat yang haram bagi orang haid ni. Maka bila berhenti, wajib dia qada balik hak dia tinggal saat ni. Tak payah mandilah. Tak bersuci, basuh-basuh saja. Mari pula hari kedua, maka kena berhenti ikut mayat, tak boleh mayat. Hinggalah orang panggil terputus juga. Terputus saat ni ada ke tak perhimpunan hari ni dengan kemarin 24 jam? Kalau tak siapa maka tak dikira haid, tak payah mandi lagi. Katakanlah hari 3 mari pula darah. Mari darah hari ketiga, kemudiannya putus darah. Dia putus darah saat ni tu cukup 24 jam. Bila kita hitung ke hari ketiga, hari kedua, hari satu, maka hari ketiga saat ni wajib kita mandi, dia tak perlu nak qada dah lah. Moga dikira ke darah haid. Lepas tu waktu sela-sela tak ada darah, hak tu dikira ke hukum haid. Tak ada darah pun kira hukum haid. Jadi pada bulan-bulan akan datang, ataupun bulan tula dak 3 hari saat ni tak mari dah darah, suci 15 hari, mari pula hari ke berapa, kita kata hari ke 19, mari pula darah. Maka bila mari darah, kita kena berhenti. Walaupun darah tu mari sebentar, kena tunggu sama 3 hari. Sebab dia panggil ada adab dah pada sebelum ni. Bulan tu lah, tak bulan, bukan boleh kemudian bulan kedua, bulan tiga, bulan tu lah pun boleh, sebab cukup syarat dah. Syarat bagi nak hukum haid kali kedua pada bulan yang sama tu, iaitu ada sekurang-kurang suci 15 hari. Kalau hak baru dengar tu pening, gapo dia lagu mana ni? Hak biasa-biasa dah tak apa. Terus dekat beres. Tak.
Hak baru nak dengar sekura-kura suci, gapo dia sekura-kura suci. Susah nak kecek. Sebab tu orang Tino ni dia kena tahu sekura-kura hik kebiasaan darah hik, sebanyak-banyak darah hik dia sekura-kura suci. Sekura-kura suci ni maksudnya di antara hik pertama dengan hik kedua boleh dihukum ke yang kali kedua datang darah tu ialah hik bila ada sekura-kura suci. Walaupun pada bulan yang tula. Tapi kalau tak ada sekura-kura suci walaupun pada bulan yang lain tak dikira ke darah hik. Contoh kata kita mari 21 hari bulan, 21 hari bulan. Dak siapa 30 hari bulan. Tu hik lah tu dak. Berapa hari? 9 hari. Lepas tu bulan kedua mari pula. Tapi mari awal bulan. Bukan hujung bulan, awal bulan. Tak ada 15 hari. Maka hak tu bukan darah hik. Lepas tu darah gapo kena becek dulu. Darah istihadah ke? Kemungkinan hak depan tu istihadah, hak belakang tu hik. Kemungkinan hak belakang tu istihadah, hak depan tu hik. Tak boleh nak buat hukum hak mai kemudian tu istihadah. Buat hukum mudah boleh. Kira istihadah lah lebih 15 hari. Siapa lihat? Allah Ustaz mudah-mudah lah. Ad-din. Ya mari. Yassir wala tu'asir. Mudah demo. Malam ni makan telur badai, mudah kan? Nak. Baik tu masalah berhubung 24 jam tu dalam tempoh 15 hari. Jadi hak waktu tak mari hik tu dikira ke orang panggil hukum hik juga. Jadi kalau dalam kitab ni gak mudahlah. Hak mana tak ada lagi kitab tu insya-Allah lah. Tengok-tengok akan datang lah pula kita aja. Kalau dalam kitab ni boleh kita rujuk pada muka surat 42 terus dah. Muka surat 42 tu masalah nakak dan fatrah. Jadi nakak tu gapo, fatrah tu gapo. Jadi fatrah ni gak hak waktu tak datang darah, panggil nakak. Fatrah darah tak keluar, ada dalam dia tak keluar kepada tuala pempoh retina tu, panggil fatrah. Ada pun nakak ni dalam tak ada, luar tak ada. Hukum hik juga ke tak? Hukum hik kalau cukup syarat dia. Berapa? 3. Tu kalau muka surat 42 tu ada selalu dah. Ni. Tak boleh lampau 15 hari. Maksudnya antara hik yang pertama dengan hik yang kedua tu jangan lampau 15 hari. Maksudnya mana? Kalau kata mari hari ni, kemudian tak mari. Tak mari tu panggil nakak. Lepas tu mari pula. Kira hik berlaku 3 hari saat ni kira hik berlaku. Kalau hak tak ada adat lagi kira dengan hak tadi, buat kita ya. Waktu mari berhenti semaya, waktu dia berhenti wajib semaya. Kalau tak ada adat. Kalau ada adat, tunggu je lah, tunggu saja. Baik, saya situ. Bermula dikehendaki dengan berhubung. Lagu mana berhubung ni? Dengan hok kata berhubung darah tu 24 jam. Kalau tak cukup 24 jam tak kira darah hik. Dikira istihadah dah. Bermula dikehendaki dengan berhubung bahawasanya umpama kapah, ikutlah. Kalau tak kapah pun tisu kau. Jikalau dimasukkan ia kapah ke dalam farash, yakni farak perempuan saat ni, nescaya berlumurlah ia kapah dengan darah. Kira berhubung dah tu. Ni orang panggil apa ni? Fatrah. Fatrah ni lah. Hok masuk katanya luar tak ada, dalam ada. Tu. Kira darah hik tu tak boleh mayai. Orang Tino kadang-kadang setengah-setengahnya lah. Bila tak belajar kat, dia mau tak tahu, dia mau buat seka-seka. Setengah-setengahnya terus solat. Bila tak ada darah di tuala, terus mandi, terus solat. Mandi tu dosa dah. Dosa mugahik. Mana boleh akad hadah. Gismaya pula, iktikaf pula. Subhanallah, subhanallah, baca Quran. Bismillah. Tu kata paruk. Masalah hik ni, masalah orang tak ambil peduli sangat. Orang anggap mudah masalah. Bila anggap mudah, ada mau buat tak peduli. Bila buat tak peduli, besar sangat kesalahan bagi ibadat-ibadat yang lain. Bagi orang perempuan, tu sah wajib mengaji.
Hak ni mungkin boleh letak dalam mata pelajaran yang wajib bagi orang trainer di sekolah-sekolah ni. Kalau jadi menteri agama pas ni lah, menteri pelajaran ke. Letak hak ni. Sebab tak semua reti. Tanya warna darah hit ada berapa ha? Oh, hijau pun darah hit. Oh, cap habis mazhab. Dah awal lagi dah ngaji fiqh muqarrar. Dia kata nasihat orang-orang alim lah, habis ahli ni. Dia orang alim lain, dia nasihat. Fiqh muqarrar ni mengaji orang hok reti dah fiqh mazhab. Mazhab Syafi'i dia tu dia reti dah. Baru pada nak ngaji fiqh muqarrar. Ni hok mazhab Syafi'i rukun semaya tak tahu mana fiqh muqarrar. Lepas tu ngaji pendalilan dalam ibadat tak kena. Salah. Cara pengajian gitu salah. Sebab apa? Sebab bila kita tak menguasai lagi hak fiqh dalam mazhab sana dok mengaji fiqh muqarrar, dia celaru. Bukan salah ke fiqh muqarrar, orang hak dok mengaji tu hak tak ertinya. Sebab tu kena tak molek. Ni. Jadi nak ayat saat ni darah hijau lah, darah hijau. Bukan darah hit. Mazhab kita Syafi'i. Ada mari darah hijau. Ni. Tinggal jauh orang apa ni ada lah orang tanya darah hijau ke mana ustaz? Ni. Darah biru tak ada, darah hijau. Mari, tapi hak tu bukan darah haid. Nanti akan sebutlah insya-Allah darah haid ni ada berapa kala, warna. Bukan asal mari darah tu kan, tak kira haid berlaku. Dok. Mazhab kita Syafi'i 5 saja warna bagi darah haid. Setengah mazhab ni. Ni. Hak kata 3 warna ni tak jumpa mazhab kata 3 warna. Ada 3 warna. Bila kita tanya banyak-banyak setengah-setengah muslimat kat tanya ada berapa warna haid ni? 3. 3 tak ngaji lagi tu. Ada. Ni lebih mengaji tu. Di hukum mazhab mana dah tu? 5. Bermula dikehendaki dengan berhubung bahawasanya umpama kapah jikalau dimasukkan ia kapah ke dalam farak. Ni secara berlomolah ia kapah dengan darah. Masuk banyak mana kau dah seruah ya. Masuk sikit. Ni. Kecuali waktu puasa atau puasa lain pula tu. Ke dalam farak nescaya berlomolah ia dengan darah, dan jika tiada keluar darah itu kepada tempat yang wajib membasuh dia tepat tak kala istinja sekalipun. Walaupun darah tu tak mengalir keluar pada tempat istinja sekalipun, tetap dikira ke ada darah lagi. Tetap dikira ke berhubung lagi. Sebab ada lagi dalam. Maksudnya darah dia belum putus, tak boleh mandi. Tak boleh mandi. Dia kena cek dulu. Dia kata luar ni tak ada dah. Cek, kena cek dalam. Oh, kena cek pak dalam sikit ya. Tidak banyak, sikit ya. Ada kau cek. Tak tahu lah muka kita tidak. Tak tahu masalah orang-orang perempuan ni. Tapi hak mengaji mungkin je dia mau buat. Orang hak tak mengaji mungkin tu buat dengan sengkaan. Dan agama ni tak didirikan agama dengan sengka. Okey. Tak kata Sayyidina Ali kalau agama ni mari dengan psikologi akal nescaya khuf tu orang basuh sebelah bawah, tak basuh sebelah atas. Tapi agama syarak ni datang daripada syarik, daripada tuai dia Allah Ta'ala dan Rasul sana. Tak boleh nak mana-mana. Sikit lagi. Dan hanya saja dikoitkan berhubung, digantung koit. Disyaratkan. Dan hanya saja dikaitkan disyarat, digantung kata darah berhubung, dan hanya saja dikaitkan darah yang kadar sehari semalam itu dengan halnya berhubung. Kerana apa? Kerana bahawasanya yang maksud menyatakan sekurang-kurang tak kata berhubung sehari semalam itu sebab nak menyatakan bahawasanya yang maksud menyatakan sekurang-kurang sehari semalam, dan tiada tasawur, yakni tiada digambarkan yang sekurang-kurang melainkan serta berhubung. Ia kena berhubung. Tak berhubung lagu mana nak kira 24 jam. Dari kerana jika tiada berhubung darah itu seperti berputus-putus keluarnya darah, maka tiada sunyi ada kalanya keluar sana ni
sampai perhimpunan darah yang bercerai itu sehari semalam. Ada kadang-kadang siapa? Atau tiada yang tiada siapa sehari semalam. Darah saat ni ada siapa? Ada tak siapa? Ada ya, orang tina ada nanya mana darah hama putus-putus. Ada menanya ngaji. Menanya. Ni ngaji, kalau ngaji baru faham. Tak habis dengan menanya. Tak ada seorang ulama pun aling dia tu dengan duk menanya hidupnya. Dia mengaji itu banyak persoalan yang kita dapat jawab. Baik. Terkadang berhubung bercerai saya semalam, dan atau tiada bercerai, maka sampai hok kata sampai saya semalam tu nescaya lazimlah lebih atas yang sekurang-kurang, kerana bahawasanya nakok. Nakok mana nakok? Nakok sani. Nakok ni maksudnya waktu selit antara dua darah hid. Ada. Hak ni tak keluar darah. Orang panggil nakok. Luar tak ada, dalam pun tak ada. Orang panggil nakok. Kerana bahawasanya nakok yang pada selang-selang sekalian darah itu darah hid itu hid pula dengan mana juga. Hid juga. Seperti darah itu darah hak mari saat ni. Jadi kecek mudah kita buat gambar rajah 5 hari mari darah, 5 hari berhenti, 5 hari mari. Orang tanya berapa hari hid? 10 hari. Betul ke? Tak lah. Betul berapa hari? 15 hari. Mari darah 10 hari tapi hid 15 hari. Mana dia mau mari darah 10 hari tapi hid 15 hari? Sebab nakok selang antara waktu tak datang darah saat ni tu dikira ke hukum hid juga. Apa rupanya nakoknya? Nakok hok dihukum dengan hid. Dia ada juga nakok hok tak dihukum dengan hid. Ni. Hok tadilah apa kita sebut muka surat 42 tu tengok. Tak cukup syarat dia tak dikira hid. Bukan semua nakok kira hid. Sebab tak keluar darah. Jadi hid juga nakok saat ni sebab berada dalam 15 hari. Kata ada 15 hari, itu ada masalah istihadah. Dan jika tiada sampai perhimpunannya itu sehari semalam, maka iaitu bukan darah hid. Kalau tak siapa sehari semalam darah tu. Dak hipung-hipung. Tak siapa sehari semalam. Contohnya hari pertama mari sejak. Lepas hari kedua mari sejak. Hari 3 mari sejak sampai 15 hari. 15 je. Jadi tak dikira ke hid. Nakok tu tak dikira ke hid, darah keluar pun tak dikira ke hid. Tak kira lah ada adat pun. Kalau ada adat hukum lagu lain. Kalau ada adat hukum lagu lain. Adat ni maksudnya gapo? Kalau tanya adat gapo ke ustaz? Adat ni maksudnya bulan lepas kita mari dah. Bulan sebelum ada mari dah. Berlaku istihadah bulan ni. Itu orang panggil ada adat. Adat bagi hid tak serupa dengan hukum adat. Oyak sikit ni. Hukum adat kena 2 kali teh baru dikira ke kali 3 tu dipanggil adat. Minum air hilang dahaga kali pertama. Minum kali kedua hilang dahaga. Maka dikatakan adat bagi air saat itu menghilangkan dahaga. Tapi hukum adat bagi orang perempuan tak perlu 2-3 kali. Sekali mari dah boleh lepas. Bulan ni berlaku istihadah dia panggil adat-adat. Tapi antara adat dan tamyiz perlu dahulu ke tamyiz. Gapo dia tamyiz pula pukul ne dah. Benar dah. Benar dah. InsyaAllah untuk esok kita mula pukul 5 insyaAllah. Sebab tadi ada keuzuran ni. Ada keuzuran kita start lewat sikit. InsyaAllah pada esok hari kita mula ke pukul 5. Kalau tak ada apa-apa uzurun, InsyaAllah. Wassalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak tanya soalan. Macam mana nak kira kalau darah haid yang keluar 3 bulan berturut tak berhenti? Ni istihadah ni. Keluar 3 bulan berturut tak berhenti. Tak. Darah yang keluar sedikit dalam masa 2 hari. Dalam masa 2 hari darah sedikit. Ia tak kira sikit banyak. Alamat tamyiz perbezaan darah kita sebut tadi, perbezaan darah, dia tak kira sikit banyak. Dia 3 benda ya. Yang pertama warna. Warna lebih gelap, hak tu hukum hid. Yang kedua bau. Bau lebih busuk, hak tu hukum hid. Yang 3 apa dia? Rasa pekat dengan cair. Hak lebih pekat hukum tu hid.
Ni hok masalah keluar sikit banyak ni, daklah. Sikit banyak ni mungkin ada dalam tak ada luar tu masuk keluar sedikit. Darah yang keluar sedikit dalam masa 2 hari. Lepas tu dalam hari yang ketiga keluar koko, berpanjangnya selama 15 hari. Maksud katanya 2 hari pertama lah kita pergi sakleh demo ni. 2 hari pertama mari darah sedikit gitu kali. Lepas tu dalam hari yang ketiga keluar koko. Hari pertama hari kedua tu keluar warna apa? Tak ayak, tak boleh nak ukur ni. Berpanjangnya selama 15 hari dah koko saat ni. Selepas 15 hari baru keluar darah banyak. Dia berpanjangnya ke kadang berbulan-bulan. Tak boleh nak hukum lagi. Apa tak boleh hukum? Sebab yang pertama kita nak kepada dalam masa 3 bulan saat ni, ikutlah 3 bulan ke sebulan ke. Yang pertama perbezaan saat ni. Ada ayat dah koko saat ni. Cuma hari kemudian tu darah mana? Tak. Jadi lagu ni kita mudah lah. Mungkin demo boleh ambil sipin ni buat pukul sendiri, buat hukum sendiri. Maksudnya ambil dengan kaedah ni buat hukum. Lagu mana? Yang pertamanya tengok kepada 3 perkara saat ni. Kalau ada tamyiz, hak tu tak ada sebut dalam kitab. Lepas tu boleh diperbetulkan. Wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbana zidna ilma, Allahumma faqihna fid din wa 'alimna at-ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min awliyaikal salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah.